Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video berkaitan tentang 787 dan saya dah react berkaitan tentang isu berkenaan. Dan hari ini keluar lagi video berkaitan tentang 786. Dulu saya pernah react berkaitan tentang 786 pada video Ustaz Muhaizat. Hari ini kita nak react untuk video daripada asatizah yang lain yang menyebutkan tentang kelebihan 786. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Banyak baca apa? Baca bismillah. Baca banyak mana? Sama banyak dengan huruf bismillah. Baca banyak. Apa dia? 786 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi anak minum. Zada, balad. Hilang bodoh. Cerdik, pintar budak. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang video ini. Pertama, ini ialah video Tuan Guru Haji Saleh Musa rahimahullah. Beliau telah meninggal dunia dan kita semua sekali mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada Tuan Guru kerana telah memimpin ramai orang-orang kita kepada jalan agama. Daripada tak tahu agama sehingga kepada tahu agama. Daripada tahu agama lebih memahami agama. Kita terhutang budi kepada beliau sehingga kita berharap Allah memberkati hidup dan juga matinya. Pun begitu, video ini kembali viral di media sosial. Bahkan semakin ramai yang baru tahu dan cuba mengamalkan apa yang disebutkan di dalam video ini. Sedangkan ia bercanggah dengan apa yang diajar oleh agama kita Islam. Sahabat-sahabat, Tuan Guru sebut huruf Bismillah ada 786 huruf. Jadi kalau kita baca dekat air, kemudian bagi anak kita minum, maka ada fadilat yang disebutkan oleh Tuan Guru. Iaitu nescaya akan hilanglah bodohnya anak kita itu dan dia akan bertukar jadi cerdik. Ini adalah satu anggapan dakwaan yang diwarisi secara turun-temurun. Sedangkan ia tiada kaitan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwaan ini muncul kerana wujud satu kaedah yang popular dalam kalangan golongan tarekat batiniyah yang meletakkan nilai nisbah bagi setiap huruf Arab. Maksudnya, alif tu ada nilai dia. Ba ada nilainya. Sehinggalah kepada akhir huruf-huruf hijaiyah. Jadi dalam kiraan itu, ba berjumlah 2, sin berjumlah 6, mim berjumlah 40, alif 1, lam 30, lam yang satu lagi 30, ha 5, alif 1, lam 30, ra 200, ha 8, mim 40, nun 50, alif 1, lam 30, ra 200, ha 8, ya 10 dan mim 40. Jadi jumlah dia ialah 786. Sedangkan pada pandangan saya, sekiranya kita menerima kaedah pengiraan ini pun, cara penjumlahan ini sebenarnya cara penjumlahan yang salah. Boleh jadi orang yang membuat kiraan ini bodoh dalam bahasa Arab sehingga dia telah menghilangkan beberapa huruf yang sepatutnya dikira. Sepatutnya dikirakan sekali huruf alif selepas huruf ba. Satu lagi lam yang menjadi syaddah pada perkataan Allah. Demikian juga dua huruf ra yang mewakili Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Serta alif selepas huruf mim di dalam bacaan Al-Fatihah. Tapi masalahnya kalau kita kira betul, tak jadilah 786. Dia jadi 1218. Tak syok lah dengan kaedah yang telah dibuat dengan viralnya, jadi tak syok. Walaupun salah kira, jalan pilah macam tu. Dan mungkin orang kata bukan kira macam tu. Ada satu lagi kaedah kiraan, iaitu Bismillah ada 7 huruf, Ar-Rahman ada 8 huruf dan Ar-Rahim ada 6 huruf. Jadi 786. Bismillah itu ialah ba, sin, mim, alif, lam, ha. Jadi ada 7. Ar-Rahman pula alif, lam, ra sebab ada sabdu, ha, mim, alif, nun. Jadi ada 8. Dan Ar-Rahim pula alif, lam, ra, ha, ya, mim. Jadi ada 6. Jadi kalau kita gabungkan semuanya jadi 786. Cuma kaedah ini pun jika diterima tetap ada masalah. Kerana Bismillah dia sebenarnya ada 9 huruf. Ada huruf ba, ada huruf alif, sin, mim, alif, lam, ha. Ada 9 huruf. Ingat, sabdu menunjukkan 2 huruf. Jadi Allah itu dia ada alif, lam, ha. Jadi Allah saja ada 5 huruf. Kemudian Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahman tak ada masalah. Memang 8. Alif, lam,
ra, ha, mim, alif, nun. Jadi okey, memang 8 tak ada masalah. Tapi Ar-Rahim sepatutnya 7 sebab alif, lam, ra, ha, ya, mim. Patutnya 7, bukan 6. Jadi dia tak boleh jadi 7, 8, 6. Dia jadi 987. Sahabat-sahabat, itulah kaedah-kaedah yang digunakan oleh orang-orang ini untuk nak jadikan 786 sebagai satu nombor yang mempunyai fadilat dan juga mempunyai tuah-tuah tertentu. Dan kalau ikut kaedah pun dah salah. Tak jumpa pun 786. Tetapi digunakan kaedah yang salah dengan cara yang salah, dengan tujuan dia yang baik. Akhirnya masyarakat yang nak buat kebaikan pun tertipu dengan kaedah kiraan yang salah ini. Sahabat-sahabat, secara umumnya tiada kelebihan tuah atau malang bagi bilangan 786. Apatah lagi nak sebagai penerang hati anak-anak yang bodoh dan juga nakal. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 26 Julai tahun 2007 telah membincangkan mengenai kepercayaan terhadap angka 786 yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa tu disebut dia kata apa? 1. Kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud Bismillahirrahmanirrahim juga meyakini angka tersebut membawa tuah dan nasib yang sentiasa baik adalah satu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan syariat serta akhlak Islam. Yang kedua, perbuatan ini juga termasuk dalam golongan mereka yang mentafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsu dan tidak berdasarkan kepada ilmu dan disiplin-disiplinnya serta tidak mendapat hidayah Allah SWT. Yang ketiga, semua pihak yang terlibat hendaklah menghentikan kepercayaan dan penggunaan terhadap perkara ini dengan serta-merta. Dan yang keempat disebutkan dalam Fatwa Negeri Johor, semua umat Islam dilarang membuat, mencetak, menjual, membeli, mengguna, menyimpan, mempamer, menjadikan perhiasan, menjadikan logo dan menjadikan azimat apa-apa saja benda atau barangan yang mengandungi angka 786 tersebut. Dan status bagi fatwa ini adalah diwartakan dengan maksud sekiranya amalan ini berada di negeri Johor, orang-orang yang mengamalkannya akan dikenakan tindakan. Fatwa Negeri Melaka pada tahun 2009 juga menyebutkan hal yang sama. Sahabat-sahabat, saya tahu kita nak anak kita cerdik dan pandai sebab kita tengok result anak kita tak berapa nak lawa macam result anak-anak orang lain. Lalu kita pun pergi cari ustaz. Mana tahu ada jalan pintas yang bersifat ghaib yang dipercayai boleh memandaikan anak-anak kita dengan pantas. Kita nak anak-anak kita berubah daripada bodoh kepada cerdik, daripada tak reti kepada reti. Sahabat-sahabat, cukuplah jika kita masih berfikir seperti ini. Ini semua pembodohan demi pembodohan. Nak keluar dari pembodohan dengan menggunakan pembodohan. Nak anak jadi cerdik, nak anak jadi pandai, agama dah ajar caranya. Caranya ialah dengan menuntut ilmu. Bagi anak-anak fokus belajar. Kalau tak jadi cerdik macam mana yang dikehendaki, mungkin kaedah kita mendidik dia salah. Atau suasana sekolah dan kawan-kawan kita tidak membantu. Lalu perkara-perkara ini perlu diubah. Ataupun guru yang tak pandai mengajar anak kita. Mungkin anak kita ni dia perlukan perhatian khusus. Lalu dia bukan sekadar perlu pengajian di sekolah. Dia juga perlu pengajian tuition dan tambahan. Mungkin sebab-sebab itu ataupun sebab-sebab yang lain yang mak bapak perlu detect dan kenal pasti terlebih dahulu. Tidak mungkin orang yang bodoh lalu dibacakan bismillah sebanyak 786 kali kepadanya. Lalu dia jadi cerdik dan dia jadi pandai. Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang Nabi SAW doakan dia jadi pandai dan faqih dalam agama pun masih berterusan menuntut ilmu daripada guru agung Nabi Muhammad SAW. Dia mencari ilmu, tekun di dalam ilmu, mencari jalan untuk mendapatkan ilmu sehingga dia digelar sebagai turjumanul Quran. Maksudnya orang yang paling pandai, yang paling pakar di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sahabat-sahabat, nasihat saya kepada anda, kepada saya dan juga anak-anak kita, bacalah buku. Dan suruh anak-anak kita baca buku. Jangan biarkan mereka dengan media sosial sahaja. Ajarkan mereka membaca dan perkasakan bahan-bahan bacaan yang berkualiti kepada mereka. InsyaAllah mereka akan jadi cerdik, mereka jadi pandai, mereka tidak lagi bodoh, tak benar dan sebagainya. Sehingga mereka dapat membezakan yang hak dan juga yang batil. Dapat menggunakan akal sehingga dapat bertanya pada perkara-perkara yang menyanggahi akal fikiran mereka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah,
apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Jadi, kita nak kempen kepada anak-anak kita untuk jadi cerdik dengan akalnya. Cerdikkan akalnya, menggunakan akalnya dengan baik. Menjadi cerdik menurut Islam bukan hanya dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan akademik. Walaupun itu sangat-sangat penting, tetapi dia bukan sekadar itu sahaja. Tetapi ia juga mencakupi kecerdasan moral dan spiritual. Pastikan anda mendidik diri anda dan anak-anak anda untuk belajar dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Jangan berhenti. Jangan ingat sampai darjah 6 saja dah berhenti habis mengaji. Jangan ingat sampai 3/5 saja dah habis mengaji. Jangan ingat sampai habis universiti saja sudah habis mengaji. Tidak. Sampai sekarang, terus upgrade ilmu kita. Seorang Muslim perlu sentiasa belajar dan memperluaskan pengetahuannya. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku-buku yang bermanfaat, mengikuti program-program pembangunan diri dan kursus-kursus yang berkaitan, serta mengikuti majlis-majlis ilmu yang banyak di masjid-masjid dekat Malaysia ni. Kita dari samping itu, kita berdoa kepada Allah, bergantung harap kepada Allah SWT semata-mata. Kerana kita mengetahui bahawa segala kecerdasan, kepandaian, kepintaran itu ianya berasal daripada Allah dan Allah lah yang menjadi pemiliknya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sahabat-sahabat, dalam projek memandaikan umat dengan ilmu, saya, tim Santai Ilmu Publication dan Koperasi Usahawan Ilmu Perhatian Rakyat yang mungkin anda telah menyertainya, kita telah siapkan satu app yang boleh di-download di Google Play Store, dekat Apple App Store yang dinamakan dengan Pustaka Asyamilah. Aplikasi perpustakaan digital yang menyediakan akses mudah dan cepat untuk anda membaca buku dan melakukan peninjauan terhadap buku-buku agama terkemuka di seluruh dunia. Dengan wujudnya pelbagai puluhan judul yang ada dalam tu, anda boleh manfaatkan, anda dapat membacanya secara online dan membuat semakan menggunakan pelbagai feature yang ada di situ, dan jangan lupa untuk gunakan Smart Search. Satu feature yang cukup bagus untuk anda membuat semakan. Kami faham betapa pentingnya membaca bagi perkembangan seseorang. Oleh itu, kami buat Pustaka Asyamilah ni. Jadi, kami berharap ia dapat memudahkan orang-orang ramai untuk mengakses buku-buku terbaik tanpa batasan waktu, tanpa batasan ruang. Dengan sokongan daripada tim terbaik kami dan juga infak berterusan daripada anda, kami mampu untuk menambah buku-buku baru ke dalam koleksi setiap minggu. Alhamdulillah. Sehingga target kami, apabila anda membuat semakan, anda akan dapat menemui bahan bacaan dan semakan fakta yang relevan dengan minat dan keperluan anda. Jangan ragu untuk mencuba aplikasi Pustaka Asyamilah hari ini dan nikmati pengalaman membaca yang memberangsangkan. Link apps ini saya letakkan bahagian description. Anda download dan gunakan pada hari ini. Jika anda nak sokong apps ini untuk terus maju, berkembang serta menambahkan lebih banyak karya-karya ilmiah dan terjemahan, klik link yang saya letak dekat bawah. Moga-moga ia dapat membantu projek memandaikan umat dengan ilmu. Terima kasih banyak sahabat-sahabat kerana menonton. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.